Budaya membaca berupaya membentuk generasi muda yang lebih kreatif dan inovatif. Ia juga mampu mengasah kemahiran yang berguna bagi menghadapi cabaran dunia moden. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif Jom Baca Bersama 10 Minit berupaya merangsang minat membaca sekaligus menyemarakkan amalan budaya ilmu positif seiring matlamat negara melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan penutupan Karnival Gempak Literasi Peringkat Negeri di Perpustakaan Cawangan Kinabatangan. Teks ucapannya dibacakan pembantu menterinya Datuk Harun Durabi. Karnival ini merupakan inisiatif progresif Perpustakaan Negeri Sabah dan disertai beberapa daerah iaitu Sandakan, Kinabatangan, Telupit, Beluran dan Lahadatu. Sementara itu, Datuk Harun ketika ditemui berkata pihaknya sentiasa terbuka membantu perpustakaan untuk menarik lebih ramai masyarakat mengamalkan budaya membaca. InsyaAllah lah kita akan bersama-sama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah akan bersama-sama dengan perpustakaan untuk menambahkan lagi aktiviti lah. Tak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 2 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu yang melibatkan tuntutan dana peruntukan khas berjumlah RM85,000 daripada Ketua Menteri Sabah. Berdasarkan pertuduhan pertama, tuntutan dibuat 19 April 2021 di Kementerian Kewangan Negeri Sabah Menara Kinabalu dengan mengemukakan penyerta akaun palsu untuk pembinaan pejabat pentadbiran Persatuan Komuniti Anak Banggi di Kampung Karakit Banggi, Kudat. Manakala pertuduhan kedua, tuntutan dibuat pada 4 April 2021 dengan menggunakan dokumen palsu iaitu Surat Sokongan Pegawai Pembangunan Masyarakat Kawasan Banggi. Kedua-dua pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 465 Kanun yang sama Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin tempatan selain melapor diri ke pejabat SPRM 2 bulan sekali serta menyerahkan pasport antarabangsa dan tidak mendekati saksi pendakwaan. Hakim Jason juga menetapkan sebutan semula kes 12 Jun 2025. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengambil pendekatan holistik memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai aspek keselamatan. Usaha yang dilaksana menerusi inisiatif program Jiwa Murni itu antara lain menekankan aspek keselamatan penerbangan dan penyelaman. Komander Udara Stesen Udara Timur Kapten Muhammad Syam Simon TLDM berkata, program sempena sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ke-91 ini bagi mendekati masyarakat selain menonjolkan peranan TLDM ketika berdepan situasi kecemasan awam. Kita memberi pendedahan macam mana TLDM, bahagian udara TLDM ini mengoperasikan pesawatnya. Dan dalam masa sama kita memberi peluang kerjaya. Kita ada pameran kerjaya, kita ada pameran daripada pasukan khas laut, kita ada pameran daripada kapal selam. Beliau ditemui RTM ketika majlis perasmian program Jiwa Murni yang disempurnakan Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Kir Junaidi Idris. Antara pengisian program adalah simulasi kemalangan pesawat di luar kawasan pangkalan dan demonstrasi penyelamatan melibatkan pelbagai agensi. Seterusnya tengok helikopter semua, dorang kasih selamat, aktiviti-aktiviti. Ada pameran banyak lagi di Dewan, kasih motivasi lah juga dapat tengok-tengok tentera semua pasukan keselamatan negara. Ya. Saya rasa saya dapat banyak experience lah sebab saya dah boleh tengok persembahan helikopter secara langsung and saya boleh dapat banyak ilmu melalui ini pameran. Sebab tengok kan banyak orang kan, dorang semua kumpul-kumpul tengok tanya-tanya kan, saya pun rasa macam minat mau tahu kan. Jadi saya pun rasa berminat lah, bermotivasi mau tahu lebih lanjut. Perasaan saya sangat gembira lah sebab dapat peluang ini untuk on the spot bagi experience tengok kapal helikopter. Jadi ini bukan selalu kan kita boleh jadi a very good experience lah for me. Harapan saya sangat menitik beratkan pertunjukan macam ini kerana seperti yang kita tahu
orang awam tidak selalunya terdedah dengan pertunjukan macam ini dan pelbagai peralatan yang perlu dan juga prosedur-prosedur yang perlu orang awam tahu dalam pertunjukan ini. Jadi dia boleh menjadi sebagai pelajaran kita. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah terus memperkasa pemasaran produk dari peringkat peladang hingga ke peringkat pengguna di seluruh negeri ini. Ia bagi memastikan petani mendapat hasil pulangan tinggi dan dalam masa sama membolehkan pengguna mendapatkan produk pada harga munasabah. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah, Sarman Sitno, pelbagai program menarik bakal dilaksana. Antaranya program Fama Fest yang mampu memberi manfaat kepada 140 usahawan dengan sasaran jualan sebanyak RM200,000. Dalam program Fama Fest ni, kita memberi fokus kepada jualan dan juga promosi untuk produk agromakanan, di mana program Fama Fest pada kali ini akan berlangsung di dataran Keningau, Sabah pada 26 sehingga 28 Jun tahun 2025 ini. Beliau ditemui RTM sempena Majlis Semarak Kasih Aidilfitri Anjuran Fama di Kompleks Pemasaran Fama Sabah. Sehingga kini 29,838 usahawan di negeri ini berdaftar di bawah Fama. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS komited melahirkan lebih ramai graduan berkemahiran dan mempunyai kebolehpasaran tinggi. Ketua Eksekutifnya Datuk Tahniah Jaman berkata usaha itu selari dengan usaha kerajaan menekankan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam memenuhi keperluan pasaran kerja. Jelas beliau, tahun lalu KTYS berjaya mencapai 98% kebolehpasaran graduan menerusi kerjasama strategik dengan universiti tempatan. Ini adalah disebabkan bidang kemahiran misalnya, mereka ini sangat laku di pasaran sebab dia melibatkan teknikal macam pemotoran, kimpalan, penyaman udara. Jadi semua ini mendapat sambutan yang begitu baik dari syarikat-syarikat di sekeliling kita. Mereka juga ada peluang melanjutkan pelajaran di institusi tempatan, termasuk juga yang kita telah bekerjasama dengan mereka, misalnya Universiti Malaysia Pahang, HRB Haikom dan banyak lagi lah. Datuk Tahniah ditemui media dalam Majlis Hari Raya KTYS. Sempena majlis ini turut disampaikan sumbangan Hari Raya Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah serta program bantuan penajaan dan latihan Institut Vokasional Petronas kepada 50 asnaf dan 27 pelatih. Sejak ditubuhkan pada tahun 1990, KTYS telah melahirkan 7,607 graduan dalam pelbagai bidang. Jentera Pusat Daerah Mengundi PDM Tinagat bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum PRU DUN Sabah akan datang. Pelbagai program giat dijalankan bagi menyantuni rakyat dan mendekati pengundi untuk memberi kefahaman mengenai agenda pembangunan negeri dan halal tuju kerajaan di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan menyediakan pelbagai program bantuan bagi membela nasib rakyat di negeri ini, termasuklah warga Tinagat. Hampir setiap bulan ada sahaja program-program yang mereka laksanakan untuk menjejaki pengundi-pengundi. Sama ada pengundi yang memang sudah sedia ada, termasuklah pengundi-pengundi yang baru, supaya mereka ini dapat diuruskan dengan sebaiknya dan dapat diberi kepahaman tentang agenda dan hala tuju kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur yang banyak menyediakan bantuan. Beliau yang juga adu napas ditemui media sempena program menjejaki asnaf. Kami sangat berbesar hati, bersyukur. Dia sentiasa mengingati kami di kampung sini. Asal ada begini dia mesti datang, dia mesti jenguk kami. Terima kasihlah kedatangan Datuk melawat sama aku. Keadaanku begini. Seramai 130 asnaf disantuni dalam program ini. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.